Okey, cikgu ucapkan selamat pagi sekali lagi kepada semua. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Iya. Semua dah masuk ke? Ke ada lagi yang belum masuk? Tak ada. Tak ada. Semua dah masuk. Cikgu Ada. tengok ada Ada. ada lagi kan? Siapa ni yang belum masuk? Aina. Aina dah masuk baru masuk. Aina, Brian, Carson, Chi Xian Chi dah ada. Ibi, Gan Winnie, Hao Jun Hong, Heng Hauser dengan T Zijing ke? 老师教你跟老师老师教你啊。Heng Hauser ada bersama T Zijing ke? 还没讲，ada Ada. Ada, okey bagus. Jason Lim, Lee Hui Sin, Lee Zhen Yi. Lee Zhen Yi ni Lee Yun Hee Betul? Betul. Okey. Lim Ming Hong ada, Lim Yu Hang, Marcus, Sam, Tse Ching, Teacher. Oh, jadi Adam seorang sajalah yang tak ada, betul? Kan? Okey, tak apa. Baik, semua dah sediakan buku teks, buku aktiviti dan juga buku tata bahasa? Sudah. Sudah. Okey, cikgu harap semua dah bersedia untuk belajar pada pagi ni. Okey. Okey, semua boleh duduk tempat masing-masing, sedia dengan buku masing-masing. Okey, kita nak belajar. Baik, hari ini hari Jumaat, hari terakhir untuk minggu ini kita belajar secara dalam talian ni, okey, PDPR. Cikgu harap semua orang sentiasa gembira belajar. Jangan ada yang stres-stres. Okey, jadi esok kita akan mula cuti, betul? Betul. Okey, jadi esok mula cuti. Sebelum mula cuti tu kalau boleh siapkan dulu semua kerja yang kamu belum siapkan tu. Supaya nanti masa cuti tak adalah cikgu-cikgu lain ke panggil-panggil kamu suruh siapkan kerja. Okey? Jadi masa cuti tu gunakan masa cuti tu sebaik-baiknya. Okey, jangan pergi sana sini pula. Okey, kes di Gemencir pun makin meningkat COVID. Betul? Jadi hati-hati ya, hati-hati. Okey, baik. Jadi hari ini 16 Julai 2021 kita nak belajar bahasa Melayu. Okey, hari ini kita dah masuk tema yang baru iaitu tema 4, sehati sejiwa, unit 10, rakan karib. Dan tajuk hari ini ialah kenali rakan. Okey, tajuk hari ini ialah kenali rakan. Baik, hari ini kita nak tengok standard kandungan 1.1 mendengar dan memberikan respon. Jadi hari ini kamu kena memberikan respon, okey? Kemahiran mendengar dan bertutur hari ini. 1.1.3 mendengar dan memahami dan memberikan respon terhadap suruhan dan permintaan. Okey, terhadap suruhan dan permintaan. Jadi kena bagi respon hari ini. Hari ini cikgu nak semua orang bercakap. Okey, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat memberikan respon terhadap ayat suruhan dan permintaan melalui aktiviti simulasi. Okey, nanti semua orang kena bagi respon, setiap orang kena cakap. Okey, melalui aktiviti simulasi. Jadi hari ini kita nak belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi yang pertama nanti kita akan belajar dan kamu perlu menyatakan konsep ayat suruhan dan permintaan.
Kemudian murid akan dapat memberikan respon terhadap ayat suruhan dan permintaan. Ayat permintaan Jadi kemahiran mendengar dan bertutur. Baik, jadi kita pergi ke langkah yang pertama. Jom kita teliti dulu teks dan gambar yang ada dalam buku teks muka surat 61. Okey, 61 unit 10 rakan karib. Tajuk dia kenali rakan. Jadi siapa yang dah ada buku teks depan dia boleh tengok buku teks. Okey, supaya lebih jelas. Baik, jadi kita teliti dulu teks ni dan gambar ni. Boleh seorang tolong baca? Siapa nak baca? Saya. Okey, Yuhang, baca Yuhang. Mingjun dan kawan-kawannya bermain permainan kotak madu. Cikgu Tan memasang muzik. Apabila muzik dihentikan, seorang murid mengambil soalan dan meminta Mingjun menjawabnya. Okey, terima kasih Yuhang. Seterusnya, siapa nak baca yang dalam dialog tu, yang dialog tu? Okey, Aina. Sila beritahu nama kawan baik kamu. Okey, yang ni? Nama kawan baik saya Hanif. Okey, yang ni pula. Minta kamu ceritakan kebaikan Hanif. Hanif baik hati, dia akan Okey, seterusnya. beritahu kami sikap kawan yang kamu sukai. Okey, baik. Terima kasih Aina. Baik, kawan-kawan yang lain dapat dengar kawan-kawan kamu baca tadi? Dapat Okey, ada perkataan yang kamu tak faham tak? Tadi Yuhang baca dekat bahagian atas ni. Ada tak perkataan yang kamu tak faham? Ada tak? Apa kotak madu? Apa kotak kotak madu? Oh, kotak madu ni sejenis permainan lah. Yang mana dalam kotak tu ada soalan-soalan. Okey? Boleh faham? Macam magic box lah. Okey? Okey. Okey, itu je. Okey, lagi? Apa lagi perkataan yang kamu tak faham? Bahagian atas ni, ada tak? Yang Yuhang baca tadi, ada tak perkataan yang kamu tak faham? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Semua faham. Okey, bagus. Seterusnya, yang ni. Yang Aina baca tadi. Ada tak yang kamu tak faham? Sila beritahu. Faham apa maksud sila beritahu? Faham. Ada tak yang tak faham? Sam, faham tak apa itu sila beritahu? Faham tak apa maksud sila beritahu? Tak faham? Faham ke tak faham atau tak faham? Sam? Tak faham. Okey. Siapa yang faham apa maksud sila beritahu? Tadi ingat Sam je tak faham. Yang lain pun tak faham juga. Yang lain faham tak apa maksud sila beritahu? Tak ada respon. Kamu kena bagi respon ni hari ni. Cikgu tanya ni. Faham tak apa itu sila beritahu? Sila itu sila loh. Sila tu please lah, please. Okey? Beritahu? Jia. Talk to him. Beritahu cakap. Sila Bagi beritahu tu tahu. macam contoh please tell me lah. Macam tu lah. Okey, boleh faham? Nama kawan baik. Apa maksud nama kawan baik? Your good friend name Good friend, best friend name. Boleh faham? Boleh. Ada yang tak faham?
Ada tak yang tidak faham? Sekejap lagi kamu kena cakap sekejap lagi kamu kena cakap. Jadi kalau tak faham soalan, macam mana nak cakap? Betul? Betul. Jadi kena faham soalan. Okey, kita tengok. Soalan yang pertama tadi, dia kata, sila beritahu nama kawan baik kamu. Okey, lepas tu dia kata, nama kawan baik saya Hanif. Okey, nama kawan baik dia tu nama Hanif. Best friend dia nama Hanif. Boleh faham tak ayat ni? Boleh. Okey, kita Boleh. tengok lagi yang ni. Dia kata, minta kamu ceritakan kebaikan Hanif. Kawan dia ni minta dia cerita kebaikan. Tahu apa maksud kebaikan? Apa yang baik lah. Apa yang baik tentang Hanif tu? Ceritakan. Ceritalah sikit. Hanif ni macam mana? Apa yang baik dia? Lepas tu dia pun ceritalah. Hanif ni baik hati. Dia akan apa-apa-apalah. Okey. Baik. Dan yang terakhir. Okey, ayat apa ni? Beritahu kami sikap kawan yang kamu sukai. Ini ayat suruhan. Okey, ayat suruhan. Beritahu kami sikap kawan yang kamu sukai. Kawan dia ni suruh dia bagi tahu sikap kawan yang macam mana yang dia suka. Tahu apa maksud sikap? Tahu apa itu sikap? Sikap ni perangai lah. Okey. Dia suka kawan yang macam mana? Kawan yang suka menyusahkan dia ke? Atau dia suka kawan yang jahat ke? Ataupun dia suka kawan yang suka bully dia ke? Ya ke? Ada ke kawan suka macam tu? Tak ada kan? Kita suka kawan yang macam mana? Nanti dia cerita. Nanti setiap orang kena cerita. Okey. Baik, kita tengok. Kita tengok dulu yang pertama yang tadi yang Yuhang baca. Kita tengok Min Jun dan kawan-kawannya bermain permainan kotak madu. Cikgu nak tanya, ini ayat apa? Ada notah. Ayat apa ni? Ayat apa ni? Ayat tanya ke? Kan? Ayat apa? Ayat seruan. Ayat bertanya. Ayat petanya? Ya ke petanya? Macam tak betul Ayat penyata. Ayat penyata. Okey, ni ayat penyata. Ayat penyata ni. Cikgu Tan memasang muzik. Apabila muzik dihentikan, seorang murid mengambil soalan dan meminta Min Jun menjawabnya. Ni ayat penyata. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ni ayat apa pula? Sila beritahu nama kawan baik kamu. Ada perkataan sila. Ayat apa ni? Siapa boleh jawab? Ayat perintah. Ayat perintah. Bagus. Sebenarnya ini bukan ayat apa? Bukan ayat permintaan ni. Dia sebenarnya ayat... Sekejap cikgu betul kan. Ni ayat silaan ni. Sebab ada kata sila. Dia minta kawan dia bagi tahu apa? Nama kawan baik. Lepas tu dia pun bagi tahu nama kawan baik dia Hanif. Ni ayat penyata lah. Ni ayat penyata. Lepas tu minta kamu ceritakan. Minta. Bila ada minta, ayat ni ialah ayat permintaan. Okey, ayat permintaan. Lepas tu dia jawab balik ayat penyata. Boleh? Dan yang terakhir, beritahu kami. Beritahu ni dia ayat suruhan. Okey, boleh faham? Lepas tu dia jawab, mestilah jawab dengan ayat penyata.
Okey. Jadi hari ni kita nak tengok konsep ayat permintaan dan juga ayat suruhan. Dua ni. Ayat permintaan dan ayat suruhan. Jadi kita akan tengok dulu dia punya konsep dia. Okey, dia punya definisi dia. Apa itu ayat suruhan dan apa itu ayat permintaan. Okey, jadi kita tengok dulu ayat suruhan dia apa. Ingat nanti salin dalam buku tata bahasa. Banyak. Ya, banyak. Tapi tak apa, esok cuti. Okey, baik. Kita tengok definisi dia. Apa maksud dia? Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Suruh lah. Suruh buat. Kan? Dalam ayat suruhan, subjek ialah kata ganti nama diri kedua. Seperti awak, kamu, engkau dan selainnya yang biasanya digugurkan. Apa maksud digugurkan? Maksudnya dihilangkan lah. Nanti kita tengok apa maksud dia tu. Walau bagaimanapun, kerana tujuan penegasan, subjek boleh juga dikekalkan. Tak semestinya digugurkan. Dikekalkan pun boleh. Nak ada pun boleh, nak tak ada pun boleh. Apa maksud dia? Kita tengok dekat contoh ayat dia. Pergi kamu dari rumah ini. Pergi kamu dari rumah ini. Okey, ayat ni dia ada dia punya subjek dia. Subjek dia ialah kamu ni. Boleh je kalau kita tak nak guna kamu. Contoh, pergi dari rumah ini. Faham tak? Tapi dengan syarat, kamu kena tengok orang tu lah. Faham apa maksud? Engkau tunggu Ali di sini. Kalau tak nak guna engkau, boleh potong engkau. Jadi, tunggu Ali di sini. Tapi dengan syarat, kamu kena tengok orang tu lah. Faham apa maksud kena tengok orang tu? Tahu. Kena ada eye contact dengan dia lah. Contoh, kamu tengok kawan kamu kata dekat dia, tunggu Ali di sini. Jadi, dia faham lah dia yang kena tunggu. Tapi kalau tak ada orang dekat situ, kamu cakap, tunggu Ali di sini, kamu cakap dengan siapa? Kamu merujuk kepada siapa? Tak boleh lah. Dia kena tengok orang tu. Okay, jadi tapi kalau untuk kita menulis, kita boleh teruskan dengan ada dia punya subjek dia. Engkau. Engkau tu maksudnya awak lah. Okay. Ini contoh ayat suruhan. Dan dia kata ayat suruhan boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkannya. Di samping menegaskan predikat. Contoh, pergilah kamu dari rumah ini. Lembutlah sikit. Nombor satu tadi, yang atas ni, pergi kamu dari rumah ini. Nampak macam kasar. Nampak macam marah. Cikgu. Ya. Pergi itu L lah itu L Ya, lah. Itu L. Cikgu saja bagi italic, bagi sengit sikit. Supaya kamu nampak beza dia. Okey, ini tak ada lah, ini ada lah. Okey. Yang ada lah ni dia bagi lembut sikit ayat tu. Tahu apa maksud lembut? Faham apa maksud lembut? Tak ada macam marah lah. Kalau nombor satu tu, pergi kamu dari rumah ni. Dia macam kasar. Dia macam nampak macam marah. Pergi kamu dari rumah ni. Okey. Tapi kalau yang ni pula adalah pergilah kamu dari rumah ini. Dia lembut sikit. Faham tak? Maksud dia sama. Dia nak suruh pergi dari rumah tu. Tapi dia cakap lembut sikit, dia tambah lah. Contoh, cikgu bagi satu ayat lagi. Baca buku ini. Dengar macam kasar. Betul? Baca buku ni. Tapi kalau tambah lah, dia jadi bacalah buku ni. Nampak tak? Dia ada beza. Bila ada lah, dia jadi lembut. Lembut sikit lah. Soft spoken orang panggil. Orang putih panggil. Soft spoken. Okay, cakap lembut sikit lah. Ada lah. Kan? Bacalah buku ni. Baca buku ini. Bacalah buku ini. Lain sikit bunyi dia. Cikgu. Ya. You highlight itu perkataan itu mahu garis
Ya, supaya kamu nampak function dia tu. Apa tujuan cikgu highlight tu sebab nak tekankan, nak bagi tahu kalau guna partikel lah tu, dia tujuan dia untuk melembutkan ayat tu. Okey, sama macam yang ni. Yang ni cikgu highlight ni sebab nak bagi tahu tujuan dia. Apa tujuan ayat suruhan. Okey, boleh? Baik, kita tengok yang kedua. Engkau tunggulah Ali di sini. Pun sama juga. Dia nak lembutkan ayat ni. Okey, ini ayat suruhan. Ini ayat suruhan. Baik, kita tengok yang kedua. Ayat permintaan. Ayat permintaan. Ingat, dalam ayat permintaan ni, dia hanya menggunakan dua kata saja. Iaitu minta dan tolong. Minta dan tolong. Kalau dalam ayat tu ada perkataan minta dan tolong, minta atau tolong ataupun minta ataupun dia guna tolong saja ataupun dia guna minta saja, ayat tu ialah ayat permintaan lah. Boleh faham tak? Okey, kita tengok. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Okey, itu maksud ayat permintaan. Okey, kita tengok contoh dia pula. Minta kamu semua bertenang. Minta kamu semua bertenang. Bertenang ni maksudnya apa bertenang? Faham tak? Apa itu bertenang? Calm down. Okay. Relax. Itu maksud bertenang. Cool down. Ada yang panggil cool down, ada calm down. Cikgu pun tak tahu yang mana satu istilah yang betul. Okay. Yang kedua, tolong tutup lampu sebelum kamu tidur. Tolong tutup lampu sebelum kamu tidur. Faham tak ayat yang kedua ni? Faham Tolong tutup lampu sebelum kamu tidur. Okey, dia kata lagi, bentuk ayat permintaan biasanya tidak membawa pengertian yang negatif. Maksudnya bukan ada negatif, maksud yang negatif lah. Okey, sebagaimana yang terdapat dalam jenis ayat larangan. Okey, oleh sebab itu, contoh ayat yang berikut tidak dianggap betul. Maksudnya salah . Tengok nombor 1 ni. Tolong jangan ambil. Baik, ayat ni salah sebab apa? Dia ada dua kata perintah. Okey, dia ada dua, iaitu tolong dan jangan. Dia tak boleh ada dua-dua. Sebab jangan ni benda yang negatif. Contoh, jangan merokok. Dia benda yang negatif. Tahu apa maksud benda yang negatif? Negatif ni dekat sini maksudnya tak boleh buat . Boleh faham tak? Jangan merokok. Jangan apa lagi? Jangan hisap dadah contoh. Lagi jangan apa lagi? Jangan memandu dengan laju. Itu semua negatif. Dia cakap benda yang negatif. Dia guna perkataan jangan. Okey, lagi satu yang kedua. Tengok. Minta jangan bermain di kawasan ini. Ni pun salah ejaan ni. Sekejap, cikgu betul kan. Di kawasan kena jarak. Okey, minta jangan bermain di kawasan ini. Kalau dah guna minta, jangan guna jangan lagi. Dia tak boleh ada dua kata perintah dalam satu ayat. Tak boleh Ada orang selalu cakap minta tolong jangan bising. Pernah dengar tak? Tolong jangan bising. Pernah dengar? Tak pernah. Contoh dalam kelas kamu kan, kamu bising kan, kawan-kawan kamu jerit. Puyao Changwa. Contoh kan. Betul? Kawan-kawan kamu jerit. Maksud dia, tolong jangan bising. Tapi tak betul. Yang betul dia, jangan bising aja. Jangan guna tolong lagi. Dia tak boleh ada dua kata perintah dalam satu ayat. Okey, macam ini ayat permintaan dia kena ada sama ada minta ataupun tolong saja. Okey. Boleh faham? Boleh tak dalam satu ayat tu ada minta dan tolong? Contoh minta tolong tutup lampu sebelum kamu tidur. Betul tak ayat tu? Contohlah. Cikgu tak tulis lah dekat sini. Tapi cikgu cakap minta tolong kamu tutup lampu sebelum kamu tidur. Boleh tak? Boleh tak macam tu? Minta tolong tutup lampu sebelum kamu tidur. Ada dua
kata perintah dalam satu ayat? Boleh tak? Ya, Brian? Cikgu nak tanya, boleh ke tak boleh? Minta tolong minta tolong tutup lampu sebelum kamu tidur. Boleh atau tidak? Tak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia tadi cikgu dah cakap. Ada dua Kata kata perintah. Okey, ini semua ni kata perintah lah ni ya. Cuma dia dalam ayat permintaan lah. Kata permintaan lah. Okey, jadi tak boleh ada dua kata perintah iaitu minta tolong dalam satu ayat. Dia kena salah satu je. Okey, salah satu sahaja. Okey, cikgu harap nanti yang ni kamu salin dalam buku tata bahasa ada dua iaitu ayat suruhan dan ayat permintaan. Okey. Dah screenshot ke nanti nak tengok dekat Google Classroom je. Cikgu ada share slide ni dekat Google Classroom, jangan risau. Semua ada dekat situ. Cikgu, Ya. saya tulis ayat perintah first. Kamu tulis ayat perintah first. Apa ayat perintah first? Ayat permintaan. Oh, kamu tulis ayat permintaan first. Lepas tu ayat suruhan second. Tak ada masalah, boleh. Okey. Okey. Dah selesai ini Ada nak tanya apa-apa lagi? tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Kita tengok. Jom kita bersoal jawab tentang cara memberikan respon terhadap ayat suruhan dan permintaan. Okey, kita tengok Kalau kawan dia bagi ada bagi soalan lah ni, tapi yang ni bukan soalan lah sebab soalan dia mesti ada tanda tanya, betul? Ni sila beritahu nama kawan baik kamu. Okey. Dia pun jawab, nama kawan baik saya Hanif. Lepas tu kawan dia bagi lagi. Bagi lagi ayat permintaan. Kawan dia kata, minta kamu ceritakan kebaikan Hanif. Dia pun kata, Hanif baik hati. Dia akan membantu saya dalam pelajaran. Ni contohlah. Yang warna kuning yang cikgu dah highlight ni, ini yang kamu kena fikir sebenarnya. Ini yang kamu kena fikir. Ni yang gambar otak nampak? Kebat lah ni. Dia nak kamu fikir. Dan cikgu dah bantu kamu kat sini. Kamu kena tengok betul-betul. Sebab sekejap lagi, cikgu tak ada bagi apa-apa lagi dah. Kamu sendiri kena cerita. Okey, ini sebagai contoh je. Panduan je. Okey. Ingat, kalau orang tanya kamu apa kebaikan dia, kamu fikir apa yang dia baik lah. Apa yang kamu rasa dia baik. Macam tu lah. Okey. Tapi yang ni Hanif, dia kata Hanif ni baik hati. Lepas tu dia akan membantu saya dalam pelajaran. Kalau dia tak faham dalam pelajaran, Hanif ni akan bantu dia. Okey, sebab tu dia kata Hanif ni baik. Okey, lepas tu ada lagi kawan dia. Buat ayat suruhan. Okey. Beritahu kami sikap kawan yang kamu sukai. Kawan dia ni suruh dia bagi tahu sikap yang macam mana yang dia suka pada seorang kawan tu. Kawan-kawan yang dia suka tu dia mau sikap yang macam mana. Jadi dia pun bagi tahu sikap kawan yang saya sukai ialah kawan yang baik, suka membantu dan mengambil berat. Faham apa maksud mengambil berat? Tahu apa itu mengambil berat? Tahu ke tak tahu mengambil berat tu apa? Mengambil berat ni macam caring lah. Tanya kamu dah makan ke belum? Sihat ke? Macam tu lah. Tu mengambil berat. Kamu faham tak? Kalau tak faham saya nak tolong kamu. Dia tanya dan tanya. Itu mengambil berat. Dia tak adalah buat diam je, buat hal dia je kan. Itu maksud dia. Okey, dah faham macam mana cara nak bagi respon? Faham Kalau dah faham, sekejap lagi setiap orang kena cerita tentang kawan baik dia.
Setiap orang kena cerita tentang kawan baik dia. Sebelum kita nak pergi ke aktiviti simulasi, cikgu nak tanya, ada tak dekat dalam kelas kita ni yang dia tak ada kawan baik? Cikgu, saya tak ada best friend. Cikgu, saya tak ada kawan baik. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Semua ada kawan baik Ada. Boleh tak nak cakap kawan baik yang sekolah lain? Boleh, tak ada masalah. Kawan baik tak semestinya satu kelas. Tak semestinya satu sekolah. Tak semestinya satu apa lagi. Macam-macam satu lah. Okay, kawan baik tak semestinya yang sama umur dengan kamu. Contoh kan, kamu ada kawan baik tapi kawan baik saya dah tahun 6. Contoh. Kan, tak semestinya kena tahun 3 juga. Jadi kamu jangan takut nak cakap. Okay, jadi faham apa maksud kawan baik? Kawan baik ni kawan yang kamu boleh bersama-sama dengan dia sebab tertentu lah. Ada sebab dia lah. Okey, kalau dengan orang lain kamu tak boleh kawan baik sebab saya tak berapa suka cara dia, tak berapa suka cara dia punya perangai dia dan sebagai sikap dia ke. Contoh kan. Okey, jadi setiap orang dah ada kawan baik Sekejap lagi kena cerita ni. Ada tak yang tak ada kawan baik? Kawan baik dalam bahasa Cina apa? 好朋友，好朋友。 Okey, semua faham kawan baik? Lim Ming Hong faham kawan baik Lim Ming Hong? Lim Ming Hong, faham tak kawan baik tu apa? Kalau faham buat macam ni Lim Ming Hong. Lim Ming Hong ni susah nak cakap ni. Lim Ming Hong, faham tak apa itu kawan baik? Cikgu confuse lah. Lim Ming Hong dia bersama dalam kelas ke tidak? ada. Cikgu nampak dia tapi tak tahu lah. Bila cikgu tanya dia tak respon. Dia tak tahu dia cakap apa. Sam. Oh, Sam. Ada kawan baik, Sam? Sam ada kawan baik tak? Oh, Sam. Sam dengar ke tak dengar ni? Ada kawan baik tak? Ada. Okey, bagus. Jason Wee ada kawan baik? Ada. Okey, Jason Wee ada buat macam ni. Ibi ada kawan baik, Ibi? Ada. Jason Lim ada kawan baik? Jason Lim ada tak? Ada kawan baik? Ada. Ada. Okey. Siapa lagi yang cikgu nampak ni? Okey, Brian. Terima kasih yang buka webcam ni. Senang cikgu tengok. Brian ada kawan baik tak? Ada. Okey, Lee Hui Sin ada kawan baik? Ada. Ada. Lim Mi Hong ada kawan baik? Tak ada. Tak ada. Tak ada orang nak kawan dengan kamu ke? Aduh, Lim Ming Hong. Mungkin kawan baik kamu adik kamu ke? Contoh adik kamu lah kawan baik kamu. Contoh. Marcus, ada kawan baik Marcus? Marcus, ada kawan baik? Ada best friend Marcus? Tak dengar? Ada. Ada, okey, bagus. Yohang, ada kawan baik Yohang? Ada tiga. Wah, ada sampai 3. Banyak betul. Okey, Gan Winnie, ada kawan baik Gan Winnie? Cikgu kena tanya seorang-seorang ni. Ada. Ada, okey. Lee Yun Hee, ada kawan baik tak? Lee Yun Hee, ada kawan baik tak? Saya punya kawan baik itu ialah komputer. Nanti kamu cerita. Jangan cerita lagi sekarang. Cikgu tanya dulu siapa ada ke tak ada kawan baik ni. Okey, tadi Lee Yun Hee, ada kawan baik tak? Ada kawan baik tak? Kamu ada kawan baik atau tidak? Ada. Okey, bagus. Cousin. Oh, cousin. Ada kawan baik? No. Cousin, ada kawan baik tak? Cousin, ada kawan baik tak?
好朋友啊，懂吗？Dia tak cakap ke? Ada, macam tu lah. Okey, Tijian. Ada kawan baik tak Tijian? Tijian, ada kawan baik tak? Oh, Tijian. Tijian ada bersama kita atau tidak ni? Ke tidur? Sebab senyap ya. Tijian. Oh, Tijian. Boleh dengar suara cikgu? Cikgu panggil kamu ni, Tijian. Ada kawan baik tak? Tijian. Dia tak ada ni. Dia masuk Google Meet, dia tinggal. Dia pergi buat benda lain ni. Hao Junhong. Ada kawan baik tak Hao Junhong? Ada. Ada, bagus. Chi Xian Chi. Ada kawan baik tak? Ada. Ada. Okey, semua orang cikgu dah tanya. Cuma Tijian je. Dia tak jawab. Dia tak ada bersama cikgu ni. Dia tak ada bersama kawan-kawan ni. Dia pergi mana ni? Tijian. Tak ada respon. Masih tak ada respon. Okey, tak apa. Sekarang kita nak pergi ke aktiviti simulasi. Jadi setiap orang kena cerita siapa kawan baik dia. Jadi, okey. Saya mau. Okey, sabar. Kita spin nama. Boleh spin nama. Okey, kita spin nama dulu. Kita spin nama dulu. Spin saya. Sekejap. Tak ada Lim Yuhang punya. Sabar. Okey, boleh nampak? Lim Yuhang. 你开麦啊？ Mana? Okey, Sam. Em. Okey, Sam. Cerita. Nama kawan baik kamu. Sila beritahu nama kawan baik kamu. Sam. Dia left. Lah, left pula. Suruh bagi tahu nama kawan baik terus left. Hey, Sam, dia tak masuk balik Tak. Wah, pandai dia lari. Ni dia masuk balik. Okey, Sam. Sam, boleh dengar suara cikgu, Sam? Okey, Sam, cerita sikit. Siapa nama kawan baik kamu? Okey, sila beritahu nama kawan baik kamu. Beritahu. 讲你好朋友的名字。 Cepat, Sam. Dila. Nama kawan baik saya. Yang warna hijau. Kamu baca yang warna hijau ke? Oh. Okey, nama kawan baik saya Hanif. Hanif. No, cikgu tak mau No, jangan guna apa yang ada dekat buku teks tu. Kamu cerita kawan baik kamu yang betul. Faham tak? Kawan baik yang betul. Tadi kan cikgu tanya ada kawan baik tak? Kamu kata ada. Siapa kawan baik kamu? Takkan Hanif. Hanif tu siapa? Hanif tu dalam buku teks tu. Okey, ada kawan baik tak, Sam? Sam. Ada kawan baik tak, Sam? Nama kawan baik saya Sam. Itu nama kamu. Dia kena orang lain. Faham tak? Tadi Okey, sekejap. Siapa boleh cerita dekat Sam sikit kawan baik tu dalam bahasa Cina apa? 讲你好朋友。 Oh. Tanya dia ada tak kawan baik? Ông Willy. Okey. Sekali lagi, Sam. Nama kawan baik saya. Okey, sekali lagi, Sam. Nama kawan baik saya. Nama kawan baik saya. Nama kawan baik saya. Siapa tadi? Kawan baik kamu tadi nama apa? 你刚才不是讲 Ông Willy 有没？ Ông Willy. Ong Willy. Okey, tak apa.
Soalan yang kedua cikgu tanya lagi. Minta kamu ceritakan kebaikan Ong Willy. Willy. Sam. Minta No, ini cikgu baca. Kamu baca yang hijau. Ong Willy seorang yang apa? Ong Willy seorang yang Yang apa? Kenapa kamu kata dia kawan baik kamu? Dia mesti ada sebab dia. Betul tak? Yang apa? Ong Willy tu. yang Yang apa? Yang apa? kotak madu. Yang kotak madu pula. Aduh, Sam. Okey, baik. Tak apa, Sam. Tak apa, Sam. Kita tengok contoh kawan yang lain dulu. Boleh, Sam? Boleh Okey, baik. Kita pergi lagi. Putar lagi ya. Apa panggil? Nama kita tukar. Kita cari lagi. Kita tengok siapa yang kena. T Zijing. Okey, T Zijing. Mana T Zijing? Ada tak? Kau Pawati Moti. T Zijing ada tak? Ke dah hilang? Dah hilang. Aduh, hilang pula. Semua hilang ni. Bila nak suruh je hilang. Timothy. Okey, sekali lagi. Timothy. Hanghauser pun sama ni. Ni dua-dua tak ada ni. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Patutnya mereka kena cakap ni. Mereka lari pula. Oh, pandai. 根本不会有机会抽到我。 Timothy. Kasen. Okey, Kasen Yao. Kasen Yao ada, Kasen? Ada. Okey, Kasen. Kamu tengok yang warna hijau saja Yang warna hijau je. Yang warna kuning, warna oranye ni cikgu baca Sila beritahu nama kawan baik kamu. 讲你的好朋友的名，读那个 Yuhang, sekejap. Yuhang, off mic, Yuhang. Okey, sekali lagi. Kasen. Sila beritahu nama kawan baik kamu. Nama kawan baik saya. Siapa kawan baik kamu? 你的好朋友是谁？ Lim Yung Hang. Lim Yuhang. Okey, Lim Yuhang kawan baik dia. Okey. Minta kamu ceritakan kebaikan Lim Yuhang. Okey, Lim Yuhang seorang yang Kasen. Saya seorang yang bodoh. Yuhang tak mau cakap. Cikgu tanya Kasen. Okey, Lim Yuhang seorang yang Kasen, baca. Yuhang seorang yang Seorang yang apa? Kenapa kamu kata dia kawan baik kamu? Mesti ada sebab. Dia seorang yang apa? Suka main Kenapa kamu suka dia sebagai kawan baik? Kenapa kamu rasa dia kawan baik kamu? Dia mesti ada sebab. Semua sangkut dekat sini. Tadi Sam pun sangkut dekat sini. Tak tahu nak cerita. Tak tahu. Kasen, boleh cerita lagi tak pasal Yuhang? Apa yang baik dia ni? baik hati. Tengok Hao Jun Hong bagi bantuan
Lim Yu Hang seorang yang apa, Kasen? Dah, senyap dah. Okey, tak apa, tak apa. Kita teruskan lagi. Jadi, kita cuma tahu Kasen ni kawan baik dia Yu Hang. Tapi dia tak tahu nak cerita sebab apa dia, Yu Hang ni dia, cikgu suruh dia cerita kebaikan Yu Hang, dia tak tahu cerita. Jadi, Yu Hang ni baik ke tak baik ni? Yu Hang? Saya bodoh. Yu Hang ni baik ke tak baik sampai kawan kamu tak tahu nak cerita? Tak baik. Li Hui Sin. No. Okey, Li Hui Sin. Mana Li Hui Sin? Ada Li Hui Sin? Ada. Ada. Okey, sila beritahu nama kawan baik kamu. Nama kawan baik saya Ibi. Ibi. Okey, kawan baik dia Ibi. Minta kamu ceritakan kebaikan Ibi. Ibi seorang yang Ibi seorang yang belajar saya. belanja ke belajar apa tadi? Tak dengar, tak jelas. Belanja saya. Seorang yang baik hati ke apa? Kamu kata apa tadi? Belanja saya? Baik hati. Okey, contoh Ibi seorang yang baik hati. Lagi dia juga buat apa? Kenapa kamu kata dia baik hati? Dia selalu buat apa pada kamu? Belajar saya. Oh, ajar kamu. Betul? Betul. Dia bantu kamu dalam pelajaran lah. Okey, bagus. Okey, soalan yang ketiga beritahu kami sikap kawan yang kamu sukai. Okey, kamu baca yang ni, yang hijau ni. Sikap kawan yang saya sukai. Sikap kawan yang saya suka Ialah. Kamu suka kawan yang macam mana? baik. Baik. Itu je. Itu saja. Okey, terima kasih. Li Hui Sim berjaya habiskan 3 soalan tu. Okey, kita teruskan lagi. Kita tengok siapa pula yang kena. No. Siapa nak cerita ni? Saya. Ni orang yang sama ni. TCG ada tak? Tak ada. Nama dia naik banyak kali tapi tak ada orang. Aish. Laki di kucing Kasen lagi. Ni dah kena tadi. Tak best lah benda ni. Cikgu baru nak test nak tengok. Timothy lah. Ayah. Lim Ming Hong. Yeah. Oh, so close to Lim Yu Hang. Ayo. Okey, Lim Ming Hong. Hilang lari pula. Nak lari pula Lim Ming Hong. Okey, Lim Ming Hong. Sila beritahu nama kawan baik kamu. Lim Ming Hong. Sila beritahu nama kawan baik kamu. Nama saya Angela. Nama kawan baik saya. Baca yang warna hijau ni. Nama kawan baik saya. Nama kawan baik saya Angela. Siapa nama dia? Nama kawan baik saya Angela. Angela. Okey. Minta kamu ceritakan kebaikan Angela. Cikgu tak jelas nama tadi tu. Angela seorang yang apa? Lim Ming Hong. Lim Ming Hong. Angela seorang yang apa? Kenapa kamu kata dia kawan baik kamu?
Sangkut lah. Tak tahu eh. Tak tahu cakap. Kenapa dia kawan baik kamu? Seorang Ah, yang dia jaga. okey, kamu kena bagi tahulah kenapa dia jadi kawan baik kamu. Dia ni baik ke? Ah. Dia seorang yang apa? Kawan kamu tu seorang yang apa? Seorang yang baik hati. Contoh baik hati. Okey, baik, kita tengok yang ketiga. Beritahu kami sikap kawan yang kamu sukai. Kamu suka kawan yang macam mana? Lim Mi Hong. 我也不懂，怎样都不喜欢。 Lim Mi Hong, kamu suka kawan yang macam mana? Okey, tak tahu cakap. 他问你喜欢怎样的朋友？想不知道。Okey. Okey, baik. Tak apa Lim Mi Hong, tak apa. Jangan risau. Okey, baik. Last kita pusing Wheel of Name ni. Lepas ni kita tanya siapa yang suka rela ataupun volunteer nak cakap ah. Okey, yang ni last. Kita pusing benda ni. 1.2等于Lim Mi Hong lagi. Nama dia favourite betul ni. Yang ni tak ada ni. Jason Lim. Okey, Jason Lim. Ada Jason Lim. Jason Lim ada. Okey, sila beritahu nama kawan baik kamu. Nama kawan baik saya Hasan Yao. Kasen Yao. Okey, minta kamu ceritakan kebaikan Kasen Yao. Hasan Yao seorang Hasan Yao seorang yang seorang yang apa? Kenapa? Apa kebaikan dia? Okey, contoh kalau dia suka bantu kamu bagi barang dekat kamu, bagi makanan ke, bagi duit ke, itu kita panggil pemurah. Contoh kan. Dia seorang yang pemurah. Kasenya seorang yang pemurah. Contoh, dia selalu bantu kamu bagi duit kan. Contohlah kan. Kalau kamu lupa bawa duit ke sekolah ke, contoh. Contoh itu contoh. Okey. Jadi Kasenya ni macam mana? Apa kebaikan dia yang kamu tahu? Sebab dia kawan baik kamu. Jason Lim. Apa baiknya Kasen Yao ni? Sebab apa kamu kata dia jadi kawan baik kamu? Apa? seorang yang bermain. Dia selalu bermain dengan kamu. Betul? Yuhang kata Dora Explorer. Cikgu tanya, cikgu jawab. Okey, baik. Yang ketiga. Beritahu kami sikap kawan yang kamu sukai, Jason Lim. Kamu suka kawan yang macam mana? Sikap kawan yang saya suka ialah senyap. Sikap yang kawan yang kamu sukai. Kamu suka kawan yang macam mana? Suka yang macam mana? Yang baik hati ke? Yang apa lagi? Yang suka membantu ke?
Yang suka mengambil berat ke? Dia ada banyak kan? Sikap yang kamu suka tu. Tidak pentingkan diri sendiri. Okay? Bukan yang selfish. Pernah dengar tak sikap pentingkan diri sendiri tu? Jangan ambil yang suka pentingkan diri sendiri. Okey, baik. Ada lagi nak cakap, Jason? Cikgu nak bagi peluang dekat kawan yang nak bercakap pula. Boleh? Okey. Baik, sekarang cikgu nak siapa yang nak bercerita sikit. Siapa? Saya. Okey, Yuhang. Sila beritahu nama kawan baik kamu. Nama kawan baik saya ialah Yong Zekai. Okey, kawan baik dia Yong Zekai. Okey, minta kamu ceritakan kebaikan Yong Zekai. Dia seorang yang suka main game. Dia juga smart. Oh, kamu kebaikan dia suka main game. Dia juga smart. Apa maksud smart dekat sini? Dia juga seorang yang macam mana? Ya, tadi kamu kata dia Rajin. Oh, rajin. Okey, rajin. Okey, bagus. Lagi? Dia juga apa? Dia juga rajin lah. Okey, rajin. Okey, cikgu faham. Okey, yang ketiga, beritahu kami sikap kawan yang kamu sukai. Jadi kamu suka kawan yang macam mana? Sikap kawan yang saya sukai ialah rajin. Oh, suka rajin. Yang rajin je. Yang tak rajin kamu tak suka lah. Okey, baik. Terima kasih Yuhang. Bagus. Okey, yang seterusnya. Okey, siapa lagi nak cerita? Yuhang dah. Ni volunteer. Siapa yang nak? Yang suka rela. Tak mau pusing lagi nama tu. Buat pusing nama tu. Kawan-kawan kamu tak nak cakap. Cikgu nak siapa yang nak cakap. Cepat. Cepat. Dah 10:12 lah. Nanti kita nak bincang lain-lain lagi. Cepat. Semua orang kena berani bercakap. Cerita kawan baik dia siapa. Kita dah dengar Yuhang. Kita nak dengar siapa lagi. Ibi belum cerita. Boleh Ibi? Oh, Ibi senyap lah. Boleh Ibi? Tak boleh, saya tak boleh. Yang Zekai tak boleh pula. Ibi boleh Ibi? Tak boleh. Tak boleh ke? Tak ada kawan baik? Ibi tak ada? Tak ada? Ada. Ada. Ceritalah sikit kawan baik kamu. Jangan rahsia sangat. Jangan jadi top secret. Cerita sikit. Okey, sila beritahu nama kawan baik kamu, Ibi. Ibi tak nak share lah. Ibi tak nak kongsi lah. Okey, Aina boleh kongsi tak Aina? Oh, Aina. Boleh. Okey, Aina, sila beritahu nama kawan baik kamu. Nama kawan baik saya Fatia. Fatia. Okey, minta kamu ceritakan kebaikan Fatia. Dia seorang yang baik. Okey, dia seorang yang baik. Dia rajin. Oh, dia juga rajin. Okey, baik. Seterusnya, beritahu kami sikap kawan yang kamu sukai. Jadi, kamu suka kawan yang macam mana? Sikap kawan yang saya sukai ialah baik hati. Oh, kamu suka kawan yang baik hati. Okey, terima kasih Aina. Okey, yang lain boleh dengar tak? Kawan baik Aina tadi nama apa? Boleh. Okey, nama Fatia, betul? Okey, baik. Jadi, tadi cikgu dah minta kawan-kawan kamu cerita siapa kawan baik dia. Walaupun tak semua, tapi cikgu harap semua orang ada kawan baik dan boleh ceritakan kenapa itu kawan baik dia. Apa sebab orang tu jadi kawan baik dia. Okey, dan dia pun boleh cerita kenapa
Ataupun macam apa sikap kawan yang dia sukai. Dia suka kawan yang macam mana. Macam tadi dia kata, ada yang kata dia suka sebab baik hati, sebab rajin dan sebagainya. Jadi cikgu harap semua orang ada kawan baik dan boleh cerita dekat orang lain kenapa dia anggap orang itu sebagai kawan baik dia. Okey, cikgu nak kita buat rumusan pelajaran hari ni. Apa yang kita belajar hari ni sebenarnya? Kemahiran apa kita belajar? Kemahiran apa? Yohang, kemahiran apa Yohang? Mendengar dan bertutur. Okey, kemahiran mendengar dan bertutur. Kita nak cerita apa hari ni? Memberikan respon terhadap apa? Ingat tak tadi objektif? Memberikan respon terhadap apa? Terhadap ayat? Ayat apa? Ayat permintaan. Ayat permintaan. Satu lagi? Ayat suruhan. Okey, memberikan respon terhadap ayat suruhan dan permintaan melalui aktiviti simulasi. Okey. Cikgu harap kita dapat belajar sesuatu untuk pagi ni. Okey. Dan seterusnya kita tengok buku aktiviti. Okey, muka surat 64. Okey, memberikan respon terhadap ayat permintaan dan ayat suruhan. Okey, kita tengok. Selamat pagi Junjie. Bolehkah saya bantu kamu? Jadi Junjie nak jawab apa? Dah orang tu cakap selamat pagi, dia kena cakap apa? Selamat petang. Selamat pagi. Selamat pagi jugalah. Betul? Selamat pagi apa? Nama kawan dia ni? Selamat pagi. Ni tengok kat sini nama dia. Imran. Selamat pagi Imran. Lepas tu dia kata, bolehkah saya bantu kamu? Jadi Junjie nak jawab apa? Selamat pagi Imran. Boleh. Kita tengok dulu ni ada pilihan jawapan lah. Ni ada pilihan jawapan. Jadi rasa-rasa yang mana yang paling sesuai untuk yang pertama ni? Selamat pagi Imran. Yang nombor 3 ni. Selamat pagi Imran. Boleh Imran. Okey, kita tengok yang kedua. Minta pinjamkan saya kamus elektronik kamu. Saya hendak mencari maksud perkataan. Okey, Imran nak jawab apa? Ya, Junjie. Ini kamusnya. Ya, Junjie. Ini kamusnya. Okey. Yang ketiga. Imran, tolong bacakan saya maksud perkataan itu. Baik, Junjie. Saya akan bacakan maksud perkataan itu. Okey, baik. Bagus. Itulah jawapan dia. Dan yang terakhir, harap kamu bantu saya pula selepas ini. Jom kita masuk ke kelas bersama-sama. Ya, Imran, saya akan membantu kamu pula selepas ini. Marilah kita masuk ke kelas bersama-sama. Baik, terima kasih Aina memberi respon. Okey, ini kerja kamu dekat buku aktiviti. Screenshot, siapa yang nak screenshot. Ataupun nanti boleh tengok dekat dalam Google Classroom. Okey, dah Okey, kita nak tengok kerja yang cikgu bagi hari Rabu hari tu. Ingat tak? Ada 2 muka surat yang cikgu bagi hari tu. Ingat atau tidak? Ke dah lupa? Cikgu ada bagi kerja. Buat buku. Ingat tak? Jadi kita nak bincang lah sebab cikgu kata cikgu tak bagi jawapan lagi. Betul tak? Okey, kita tengok yang hari tu. Muka surat 60, 61. Okey, kita tengok. Kita tengok yang muka surat 60 dulu. Nama alat itu apa? Ni alat ni. Apa nama ni? Nama alat itu ialah lampu isyarat. Okey, lampu isyarat. Okey, yang kedua. Yang duduk di hentian bas itu siapa?
Yang duduk di hentian bas itu ialah ialah Imran. Imran. Okey, betul. Yang ketiga, berapa buah keretakah yang berhenti di simpang itu? 3 buah kereta yang berhenti di simpang itu. Okey, bagus. 3 buah. Dekat dalam gambar tu ada 3 buah kereta. Okey, bilakah murid itu turun dari bas? Setelah bas berhenti, murid-murid itu turun dari bas. Okey, baik. Bagus. Dan yang terakhir, di manakah Cikgu Tan meletakkan keretanya? Di tempat letak kereta, Cikgu Tan meletakkan keretanya. Okey, bagus. Okey, muka surat 60 dah selesai. Okey. Siapa yang belum siapkan, siapkan. Siapa yang dah siapkan, tengok betul atau salah. Kalau betul, tak ada masalah. Kalau salah, betulkan. Okey. Baik, kita tengok yang kedua pula. Muka surat 61. Okey, yang ni dia suruh kamu tulis dia punya ni lah. Dia punya apa? Dia punya jalan dia, laluan dia kan. Okey, kita tengok nombor 1. Jangan main di mana? Jangan main di mana? Luar rumah. Jangan main di luar rumah. Di luar rumah. Okey, jangan main di luar rumah seorang diri. Betul? Betul ke tak betul? Kotak. Okey, di luar rumah. Macam mana nak lukis dia? Kereta ni. Luar tu kata apa Kata arah, kata perintah, kata tanya, kata seru. Kata arah. Kata arah. Jadi macam mana nak lukis dia, nak tulis dia? Tengok ni. Boleh ke lalu ikut sini? Boleh. Boleh. Okey, sampai. Okey. Boleh? Boleh. Okey, yang kedua. Yang kedua ni apa? Sila. Okey, sila. Baca dan fahami buku peraturan jalan raya itu. Sila. Jadi nak pakai yang mana? Dia ni kata apa? Kata perintah, kata tanya, kata seru. Kata perintah. Kata perintah. Okey, ni kereta sila. Nak pergi macam mana ni kata perintah? Okey, turun bawah. Okey, sampai. Okey, yang ketiga. Latihan memadamkan kebakaran akan diadakan? Bila? Bila. Okey, dia kata tanya ke kata seru? Kata tanya. Okey, bila tu kata tanya. Okey, kita pergi tengok. Boleh tak? Pergi ke kata tanya. Okey, sampai. Yang terakhir. Oi, kata seru. Okey, yang terakhir. Oh, betul tak? Kata seru. Oh, ni kata seru. Jadi macam mana nak lukis dia? Ya, kenapa? Motosikal tu kalau pergi dekat poli tu kena tangkap. Laju. Jangan pergi dekat polis tu nanti kena tangkap. Okey, sampai kata seru. Okey, siapa yang belum buat lagi boleh buat. Siapa yang dah siap tak ada masalah. Okey, ini yang kerja yang cikgu suruh buat hari Rabu hari tu sebagai latihan tambahan. Betul? Betul ke tak betul? Betul. Okey, baik. Seterusnya. Kerja kamu untuk hari cuti.
Oh no. Okey, ni latihan tambahan untuk hari cuti. Apa yang kamu perlu buat? Buat muka surat 62 dan 63. 62 ni buat perenggan satu perenggan saja. Guna 3 isi ni untuk buat satu perenggan sahaja. Cikgu bantu kamu bagi dia punya dia punya isi-isi yang kamu boleh tulis lah. Ingat, tulis dalam satu perenggan sahaja. Boleh faham? Oh. Okey, ni isi dia. Ini isi dia. Nanti kamu boleh tengok dekat Google Classroom ataupun kamu boleh screenshot lah. Okey, tak ada masalah. Tapi yang ni cikgu tak ada bantu lah. Yang ni senang je ni. Betul? 63 senang je kan? Betul tak? Betul ke tak betul? Betul. Okey, baik. Ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada. Tak ada. Tak ada Okey, kalau tak ada, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap semua orang dapat belajar sesuatu dan dapat siapkan kerja kamu. Okey, jangan malas-malas. Esok dah nak cuti. Okey, cikgu harap semua orang jaga diri masing-masing di rumah. Jangan pergi ke mana-mana. Duduk je kat rumah, beli barang biar mak atau ayah kamu yang pergi beli. Okey, jadi kamu jangan sibuk nak ikut pula. Boleh? Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Cikgu harap semua orang siapkan kerja. Jumpa lagi selepas cuti. Okey? Boleh? Okey, jumpa lagi. Bye. Cikgu, Ya, nak tanya apa? lepas tu sekolah ke? Apa, Aina? Lepas tu sekolah ke? Bye, bye, bye. Cikgu tak dengar. Aina, kuat sikit. Tapi lepas tu sekolah ke? Lepas tu sekolah ke? Ha. Maksud kamu lepas cuti sekolah, pergi sekolah? Ha. Oh, cikgu tak pasti lagi, Aina. Cikgu tak tahu. Bye. Terima kasih, cikgu. Okey, bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Bye. Jumpa lagi. Halo. Halo. Tu gambar apa Bye-bye. kamu letak tu? Bye-bye. Yuhang, gambar apa tu? Main kelas. Ada main piano. Okey, bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.